Okay, okay. Eh, Assalamualaikum, welcome back to my channel. And video kali ini tentang One Piece. Okay guys, sebelum kita start, macam biasa aku Zaidi, and kepada sesiapa yang belum subscribe, aku minta jasa baik korang untuk subscribe channel aku, share, like, comment, and tak lupa tekan button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video aku selepas ini. Okay, sekarang kita start dengan video kita. Video kali ini aku nak buat satu konsep baru, iaitu temu ramah, soal jawab. So aku soal, tetamu jemputan akan jawab soalannya. Aku bagi hint sikit, tetamu jemputan tetamu jemputan kali ni dia adalah peminat tegar One Piece. So kita memperkenalkan Adi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wak Adi. Yes, benar yang dikatakan oleh Agus Zaidi. Saya adalah seorang penggemar One Piece. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang ditujukan kepada saya, insya-Allah saya boleh jawab. Okey, terima kasih Wak Adi ya. Ada poyo sikit lah. InsyaAllah saya boleh jawab. Oh, poyo gila. Okey, Wak Adi, saya boleh panggil Adi ya. Okey, so Adi, sekarang kita terus kepada poin kita, iaitu One Piece. Apa yang saya nak tanya tentang One Piece kepada Adi adalah, okay, One Piece kita tahu, One Piece mempunyai Devil Fruit. Contoh macam kalau anime lain, diorang ada kuasa diorang sendiri. Contoh macam Naruto, diorang ada Chakra. Dragon Ball, diorang ada Saiyan. So One Piece ni terkenal dengan Devil Fruit. Devil Fruit ni terbahagi kepada 3. Ada Zoan, ada Paramecia dan juga ada Logia. So saya nak bertanya kepada Adi, Zoan ada 3. Ada Zoan biasa, ada Zoan, ada Ancient Zoan dan juga ada Mythical Zoan. So soalannya, apa itu Mythical Zoan? Boleh jawab? Oh, apa itu Mythical Zoan Okey, pada saya Mythical Zoan adalah Devil Fruit bertype Zoan yang mempunyai ciri mahupun fizikal haiwan ataupun benda-benda mitos. And untuk pengetahuan semua, Oda selalu menggunakan Mythical Zoan daripada konsep mitologi Yunani, mitologi China, mitologi Jepun ataupun benda-benda mitos yang berada di dalam dunia nyata. Okey Adi, terima kasih atas huraian tentang Mythical Zoan. So sekarang kita beralih kepada soalan seterusnya. Cakap pasal mitos, adakah pernah Oda meletakkan mitos-mitos dunia nyata ni di dalam siri One Piece setakat ini? Pernah atau tidak? Sila jawab. Pernah ke benda-benda mitos di dalam dunia One Piece? Pernah, sebab macam saya cakap tadi, Oda menggunakan konsep mitologi di dalam dunia One Piece. Jadi soalan tadi, jawapannya adalah pernah. Dia bukan saja daripada Devil Fruit, tapi ada juga daripada bentuk semula jadi. Lahir-lahir dan memang rupa bentuk dia adalah rupa bentuk mitos. Dan yang ketiga adalah ubah suai daripada seseorang menjadi bentuk mitos. Kita cuba beralih pada Devil Fruit. Tak silap saya, Devil Fruit yang berbentuk mitos ni ada 7 buat masa sekarang. Yang pertama Silong, naga legenda, dipakai oleh Kaido. Yang kedua Marco Phoenix, Toritorinomi, berbentuk Phoenix, mitologi Yunani, dipakai ataupun dimakan oleh Marco. Yang ketiga Pegasus, kuda bersayap, yang dimakan oleh PA, binatang peliharaan Gunfall dekat Arc Skypiea. Yang keempat Werewolf, serigala jadian, kita nampak dekat Arc NS Lobby, dimakan oleh Jabura, ahli CP9. Yang kelima Hydra, ular berkepala 8 yang dimakan oleh Shogun Orochi dekat Arc Warna Kuning. Yang keenam adalah QB yang dimakan oleh Katrina Devon. Kita nampak dekat Katrina Devon makan dekat Arc mana, tak silap kawan. And Katrina Devon adalah kru kepada Marshal Dietrich, Yonko, Blackbeard. Dan yang ketujuh adalah Hitonomi, buah setan Hitonomi yang dimakan oleh Sengoku menjadi Daibutsu. Mythical Zoan ataupun mitos tentang Buddha emas, gergasi Buddha gergasi warna emas. So sekarang kita beralih kepada semula jadi. Rupa fizikal dia semula jadi, bentuk mitos. Tak silap kawan, ada 5 bentuk ataupun 5
mitos yang berada di dalam dunia One Piece secara semula jadi. Yang pertama Giant, mitosnya Giant. Yang kedua Fairy ataupun pari-pari, kita jumpa dekat Arc Dressrosa. Yang ketiga Tengu, mitologi Jepun, hidung panjang tu, kita jumpa dekat Arc Wano Kuni. Yang keempat Kraken, kita jumpa dekat sewaktu Straw Hat Pirate menuju ke Fisherman Island, diorang jumpa Kraken. Sotong Kurita Gergasi, itu adalah mitos. Dan yang terakhir Sphinx, Sphinx, Sphinx. Macam itulah bunyi dia, aku tak sebut. Kita jumpa dekat Impel Down. Sphinx ni adalah singa bermukakan manusia. Itu adalah mitos. So kita beralih kepada ubah suai. Orang kata benda yang diubah suai menjadi mitos. Oda kenalkan kita ada 5 bentuk mitos yang diubah suai oleh seseorang. Yang pertama Yeti. Yeti aku tak pasti dia sama ada dia semula jadi ataupun dia ubah suai. Yang kedua adalah Harpies. Harpies ni adalah badan manusia tapi bersayap. Siapa? Kita jumpa dekat Pang Hazard. Monet, anak buah Doflamingo. Itu adalah mitos Harpies. Dan yang ketiga dekat Pang Hazard juga kita jumpa Centaur. Diubah suai oleh Law. Centaur ni badan manusia, kaki kuda. Rasa semua tahu kan mitos Centaur ni. Separuh manusia, separuh kuda, macam Narnia. Dan yang keempat kita jumpa dekat Thriller Bark. Siapa tu? Zombie. Mitos zombie. Zombie adalah mitos. Dan yang kelima dekat Thriller Bark juga mitos penjaga pintu neraka, iaitu anjing berkepala 3. Nama dia Cerberus. Cerberus. Aku tak sebut nama dia, tapi anjing kepala 3. Macam gini. Okay, so itu je lah. Okey, Adi, terima kasih atas huraian yang cukup panjang tu dan padat. Saya cukup faham apa yang cuba dihuraikan oleh Adi. Okey, so sekarang kita pergi ke soalan terakhir. Saya nak minta Adi untuk berteori lah sedikit. Biasalah One Piece dengan teori ni tak boleh dipisahkan. Jadi saya nak berteori sikit dengan Adi tentang 5 perkara mitos ataupun benda mitos yang bakal muncul di dalam dunia One Piece selepas ini. So, boleh bagi teori anda? 5 teori benda mitos yang bakal muncul di dalam dunia One Piece. Okey. 5 teori. Okey, pada saya yang pertama Griffin. Griffin ni adalah 2 raja yang disatukan. Griffin ni bentuk badan dia adalah badan singa, kaki belakang kaki singa, ekor singa. Kaki depan kaki burung helang, kepala burung helang, dan dia mempunyai sayap helang. So helang adalah raja udara, manakala singa adalah raja rimba. So bila 2 raja disatukan di dalam satu bentuk, mungkin ianya jadi satu mitos yang sangat rare. Siapa tahu di dalam dunia One Piece nanti. Yang kedua, teori aku yang bakal muncul, benda mitos yang bakal muncul dalam dunia One Piece, yang kedua adalah Medusa. Mungkin ramai tak setuju dengan saya yang saya cakap Medusa adalah mitos yang bakal muncul. Sebab yalah, kuasa Medusa kan dah ada, buah Hancock. Tapi buah Hancock adalah Paramecia. Mana tahu ada muncul satu buah setan ataupun devil fruit yang Hebi Nomi bentuk Medusa. Siapa tahu. So yang ketiga adalah Basilisk. Basilisk ni gabungan sama ada ular dan juga ayam. Ianya pernah muncul di dalam cerita Harry Potter. Mana tahu Oda menggunakan mitologi Yunani bernama Basilisk ni di dalam dunia One Piece. Siapa tahu. Dan yang keempat Chimera. Chimera ni adalah gabungan 3 ada benda lalu. Chimera ni adalah gabungan 3 binatang di dalam satu bentuk. Yang pertama, badan dia badan singa, kepala singa. Dia ada 2 kepala. Badan singa, kepala pertama kepala singa, kepala kedua adalah kepala kambing. Dan ekornya berbentuk kepala ular. Mungkin sebab ianya kata unik kalau di dalam dunia One Piece. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, saya berteori benda mitos yang bakal muncul di dalam dunia One Piece adalah Siren. Siren ni seekor makhluk laut yang boleh menghipnotis orang menggunakan suaranya. Dan ianya ada juga dalam game-game yang pernah dimainkan oleh orang lain lah. Contoh macam Dota 2, kita ada naga Siren. So
di dalam One Piece mana tahu ada siren, dan yang paling dekat dengan kebolehan hipnotis ni atau kebolehan siren ni adalah Laffy daripada kru Blackbeard. Sebab Laffy boleh menghipnotis orang menggunakan suaranya saja. So itu je kot saya punya teori. Mungkin ada yang agak terpesong ataupun apa. Kalau korang setuju, korang boleh drop komen kat bawah and kita bahas sama nakama. So itu je lah. So kita boleh pergi kepada Agus Zaidi. Play safe Okay. Terima kasih kepada Adi kerana sudi bersoal jawab dengan saya and bagi teori-teori anda di dalam channel saya. And kita habiskan video kali ni kepada Adi. Ada sepatah dua kata tak yang nak diucapkan untuk viewer kita di dalam channel ini? So boleh bagi sepatah dua kata? Ya. Saya memang gugup. So tiba-tiba kena interview je ni kan. Jadi macam gugup lah. Okey. So dah habis akhir kata daripada saya kepada viewer yang sedang melihat ataupun menonton channel Agus Zaidi ni, jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe and tekan button notification supaya korang tak terlepas video-video Agus Zaidi selepas ini. Tak lupa tekan button like, komen, bagi pendapat pandangan korang tentang video kali ini, and yang paling penting share, tekan button share dekat media sosial korang supaya kita naikkan channel Agus Zaidi ni sehingga 1000 subscriber dalam akhir tahun ini. Okay, so itu je lah, and terima kasih kepada Agus Zaidi kerana menjemput saya. Hui, dia ambil kerja aku. So aku dah tak perlulah nak sebut subscribe, like, share, komen, tekan button notification. Tak payahlah sebab dia dah cakap kan. So okay guys, aku ada berita baik. Channel aku sekarang ni ada 600 subscriber. Kalau channel aku cecah 1000 subscriber, aku nak bagi satu giveaway. Ini bukan duduk saja kat sini. Ini adalah giveaway patung chopper. So kalau korang nak, korang boleh subscribe channel aku, cecah 1000, korang follow IG aku, DM aku, and ini bakal jadi hak milik korang. Aku ada banyak lagi, ada Ace, ada Luffy, tapi kita bagi yang ni dulu, okay? Kita try test, try and error namanya, okay? So terima kasih kepada yang sudi menonton, and tak lupa kepada Adi, terima kasih kerana datang untuk sesi soal jawab. Akhir kata pada aku, hadapi hari-hari anda dengan senyuman. Assalamualaikum. Minna.